Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ta'alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, hari ini kita masih lagi di dalam bab 6 ya, jadual berkala. Okey. Dan kita akan membincangkan subtopik yang ketiga, iaitu subtopik yang terakhir dalam bab 6 iaitu sebatian. Okey. Jadi subtopik yang pertama unsur, subtopik yang kedua campuran dan hari ini sebatian. Baik, kita mulakan. Okey, kita mulakan. Baik, sebelum saya sambung, saya nak cerita sikit, cerita sedikit tentang unsur, ya. Unsur ialah yang paling ringkas, okey, yang paling ringkas yang tidak boleh dipecahkan kepada bahan yang lebih ringkas, itu unsur, okey. Kalau campuran terdiri daripada dua atau lebih unsur atau dua atau lebih sebatian yang bergabung secara fizik. Okey, bergabung secara fizik. Itu ialah campuran. Baik, hari ini kita tengok sebatian pula. Okey, apa bezanya? Sebatian pula ia adalah terdiri daripada dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia. Okey, bergabung secara kimia. Kalau campuran dia akan bergabung secara fizik. Okey. Tengok kat sini. Oleh kerana sebatian ini bergabung secara kimia, maka bahan baharu akan dibentuk. Okey, bahan baharu akan terbentuk. Dan bahan baharu yang terbentuk ini mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza daripada unsur-unsur yang membentuknya. Maknanya, apabila dua atau lebih unsur yang bergabung secara kimia, okey, ia akan membentuk sebatian, okey, akan membentuk sebatian. So, sebatian itu ialah bahan baharu yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Okey, ciri-ciri tersendiri itu maknanya ciri-ciri yang terbentuk, yang baru terbentuk ini adalah berbeza daripada unsur-unsur yang asal. Okey, sambung lagi. Tidak balas kimia diperlukan untuk menguraikan sebatian kepada unsur-unsurnya. Baik, oleh kerana sebatian dia bergabung secara kimia, maka jika kita hendak menguraikan, mengurai ni maksudnya kita pecahkan balik kepada unsur, okey? Kalau kita nak pecahkan balik dia kepada unsur yang asal, maka kita perlu menjalankan tindak balas kimia, okey? Kalau campuran dia bergabung secara fizik, maka kita pecahkan dia balik, kita uraikan dia balik secara fizik. Macam tu Baik, sambung lagi. Apakah contoh sebatian? Contoh yang paling banyak yang kita gunakan ialah air. Okey, air ialah sejenis sebatian. Dia terdiri daripada apa? Terdiri daripada atom hidrogen dan oksigen. Baik, sekarang kita sambung. Kita nak tengok apakah contoh-contoh sebatian. Baik, katakanlah awak diberi satu unsur, unsur A. Kemudian diberi satu lagi unsur iaitu unsur B. Kemudian unsur A dan unsur B ini dia bergabung. Okey, berlaku tindak balas kimia. Okey, berlaku tindak balas kimia dan dia bergabung membentuk satu sebatian. Okey, sekarang ni kalau sebatian nak terbentuk melalui tindak balas kimia, selepas tindak balas kimia dia akan jadi macam ni. Okey, maknanya atom itu ataupun unsur A dan unsur B itu dia akan melekat macam ni. Okey, jadi awak nampak unsur A yang warna pink ni dia melekat pada unsur B. Okey, jadi melekat dekat begini. Baik, kalaulah dia daripada asal macam ni terpisah, okey, asal terpisah, kemudian selepas tindak balas kimia dia melekat begini, maknanya dia telah membentuk satu sebatian. Okey. Baik, contoh kat bawah ni adalah molekul air. Okey, so molekul air orang nampaklah ni dia bergerak-gerak macam tu. Okey. Okey, contoh-contoh sebatian yang lain yang kita ada. Okey, sekarang ni katakan ada warna pink ni hidrogen. Okey, warna pink ni hidrogen. Warna orange ni adalah klorin.
Okey, berlaku tindak balas kimia antara hidrogen dengan klorin. Jadi dia bergabung, dia melekat macam ni, maka terbentuklah satu sebatian hidrogen klorida. Kita tengok lagi apa ada? Kat sini air. Okey. So warna pink ni adalah hidrogen, yang warna orange ini adalah oksigen. Okey. Jadi dua atom hidrogen dan satu atom oksigen berlaku tindak balas kimia kat sini. Jadi mereka bergabung begini, membentuklah sebatian air. Okey, yang terakhir sekali amonia kat sini. Okey, so yang pink ni adalah hidrogen. Okay, hidrogen. Yang tengah-tengah ni adalah nitrogen. Okey, so berlaku tindak balas kimia daripada atom ni terpisah-pisah sekarang dah bergabung begini, maknanya terbentuklah sebatian. Okey, kita sambung lagi. Tengok contoh kat sini adalah contoh sebatian air. Okey, contoh sebatian air. So boleh tengok kat situ. Macam mana molekul air terbentuk sebatian ni. Okey, mula-mula kita ada dua atom hidrogen. Okey, dua atom hidrogen ini adalah unsur dan satu atom oksigen ini juga adalah unsur. Jadi, berlaku tindak balas kimia. Okey, berlaku tindak balas kimia. Bila berlaku tindak kimia, oksigen hidrogen ni akan bergabung. Maknanya dia akan melekat. Macam ni. Daripada terpisah, okey, asal ni terpisah, sekarang dia dah melekat. Okey. Jadi bila dia melekat begini, membentuk molekul air. Jadi molekul air ini adalah sejenis sebatian. Baik, kita sambung lagi. Kalau awak ingat, masa awak belajar unsur hari itu, masa kita belajar tentang unsur itu, unsur ni dia ada dua. Dia ada dua. Satu unsur sejenis logam, okey, satu logam, satu lagi bukan logam. Okey. So unsur ada logam, ada bukan logam. Baik, sekarang ini macam mana sebatian terbentuk? Baik, kebiasaannya sebatian terbentuk daripada gabungan di antara unsur logam dan bukan logam. Okey? Jadi unsur logam dengan unsur bukan logam melakukan tindak balas kimia, maka membentuklah sebatian. Okey? Tapi bukanlah semaksudnya mesti logam dengan bukan logam. Okey? Tak semestinya, tapi kebanyakan. Okey, tengok nombor 1. Unsur logam mudah bertindak balas. Okey, jadi mudah bertindak balas dengan unsur bukan logam. Okey. Contoh, oksigen, air dan sulfur ini bukan logam. Dia mudah bertindak balas dengan apa-apa logam. Okey. Jadi bila unsur bukan logam seperti oksigen, okey, bergabung dengan unsur logam, okey, logam, dia akan membentuk sebatian. Okey. Sebatian ini ialah bahan baharu yang mempunyai ciri-ciri tersendiri yang berbeza daripada unsur logam dan unsur bukan logam yang membentuknya, yang asal. Okey? Baik, sekarang kita tengok bagaimanakah cara membentuk sebatian. Okey, bagaimana sebatian terbentuk. Baik, sekarang ni katakan mula-mula awak diberi mangkuk pijar. Okey, ini mangkuk pijar. Dalam mangkuk pijar ni kita masukkan serbuk besi. Okey, serbuk besi yang warna kelabu ni. Okey, kita masukkan serbuk besi. Kemudian kita masuk sulfur yang warna kuning. Baik, bila awak letakkan serbuk besi dan serbuk sulfur, awak gaulkan dia. Okey, gaulkan serbuk besi dengan serbuk sulfur. Ini namanya campuran. Okey, nama dia campuran. Belum sebatian lagi. Okey, sebab awak gabungkan serbuk besi dengan serbuk sulfur secara fizik. Okey, sebab awak kacaukan dia, maknanya awak gabungkan secara fizik, itu namanya campuran. Okey, sekarang macam mana cara nak membentuk sebatian? Okay, tengok kat sini. Lepas tu awak ambil pedang, okay, letak pedang basah kat bawah ni, awak pasang api. Bila awak pasang api, api ini adalah tindak balas kimia. Okey, bila awak pasang api di sini, maknanya satu tindak balas kimia akan berlaku antara serbuk besi dengan serbuk sulfur. Okey, jadi awak dah gaul tadi, gaul tadi jadi campuran. Awak pasang api, berlaku tindak balas kimia antara serbuk besi dan serbuk sulfur. Sekarang kita akan mendapat satu sebatian ataupun satu bahan baharu. Namanya sekarang ialah besi sulfida. Okey, jadi besi sulfida ialah sebatian. Okey, jadi besi sulfida,
ciri-cirinya adalah ciri-ciri yang lain ataupun berbeza daripada ciri-ciri besi dan ciri-ciri sulfur. Okay, jadi besi dan sulfur adalah unsur yang asal, dia ada ciri berbeza daripada besi sulfida iaitu sebatian yang baru dibentuk yang mempunyai ciri-ciri yang baharu. Okey, itulah maksud sebatian di sini. Baik, kita sambung lagi. Kita tengok ayat nombor 2 tu. Sesetengah unsur logam bertindak balas dengan oksigen untuk menghasilkan oksida logam. Okey, jadi unsur logam, apa-apa logam, logam bila bertindak balas dengan oksigen. Okey, oksigen ni ada bukan logam, dia akan menghasilkan satu sebatian namanya oksida logam. Okey, oksida logam. Jadi kita gabungkan dah nama dia oksigen, logam jadi oksida logam. Okey, jadi tindak balas di sini mestilah tindak balas kimia. Okey, barulah sebatian terhasil. Okey. Apa contoh? Magnesium logam bertindak balas dengan oksigen bukan logam akan membentuk magnesium oksida. Ini nama dia, cara nak memberi nama. Kalau aluminium, okey, aluminium sejenis logam bertindak balas dengan oksigen, namanya adalah aluminium oksida. Okay, zinc pula. Bila zinc bertindak balas dengan oksigen, namanya ialah zinc oksida. Cuprum bertindak balas dengan oksigen, nama yang baru ialah cuprum oksida. Besi, jenis logam, okay, bertindak balas dengan oksigen, namanya ialah besi oksida. Baik, jadi semua di sini, okay, semua nama kat sini, magnesium oksida sampailah besi oksida, ini adalah bahan baharu yang terbentuk daripada tindak balas di antara logam dan oksigen melalui tindak balas kimia dan menghasilkan satu bahan baharu di sini. Semua ini ialah sebatian. Okey. Sambung lagi, tengok nombor 3. Okey, nombor 3. Kebanyakan unsur logam bertindak balas dengan air untuk menghasilkan hidroksida logam dan hidrogen. Okey. Baik, tengok kat sini unsur logam, okey, unsur logam dengan bukan logam. Air ini bukan logam. Jadi bila bertindak balas secara kimia, tindak balas secara kimia akan terbentuklah sebatian. Nama sebatian itu ialah hidroksida logam. Okey, hidroksida logam. Jadi unsur bukan logam satu lagi terbentuk ialah hidrogen. Kita tengok contoh kat sini, apabila natrium sejenis logam bertindak balas dengan air akan terhasil natrium hidroksida dan gas hidrogen. Okay, kalium juga sejenis logam bertindak balas dengan air menghasilkan kalium hidroksida dan hidrogen. Lithium sejenis logam bertindak balas dengan air bukan logam menghasilkan lithium hidroksida dan gas hidrogen. Dan akhir kali kat sini kita ada zinc. Okay, zinc sejenis logam bertindak balas dengan air menghasilkan zinc hidroksida dan hidrogen. Jadi natrium hidroksida sehinggalah zinc hidroksida di sini, semua ini ialah sebatian. Okey, semua ini ialah bahan baharu yang terhasil daripada tindak balas kimia di antara unsur logam dan air. Baik, kita sambung lagi. Okey, unsur logam juga boleh bertindak balas dengan sulfur. Okey, jadi sulfur ini adalah bukan logam. Okey, jadi unsur logam juga boleh bertindak balas dengan sulfur untuk menghasilkan apa? Namanya ialah sulfida logam. Jadi apa-apa logam, okay, apa-apa logam bila bertindak balas sulfur akan hasilkan satu sebatian namanya sulfida logam. Okey, dengan syarat bertindak balas secara kimia. Okey, jadi logam bertindak balas secara kimia dengan sulfur akan hasilkan sebatian sulfida logam. Apa contohnya? Contohnya plumbum. Okey, plumbum ni adalah sejenis logam bertindak balas dengan sulfur iaitu bukan logam dan akan menghasilkan sejenis sebatian namanya plumbum sulfida. Seterusnya, aluminium sejenis logam bertindak balas secara kimia dengan sulfur bukan logam menghasilkan sebatian aluminium sulfida. Yang terakhir sekali, contoh seterusnya ialah logam besi bertindak balas secara kimia dengan bukan logam sulfur menghasilkan sebatian besi sulfida.
Baik, sekarang kita sambung kaedah pengasingan sebatian. Okey. Tadi kita dah tengok logam tidak balas secara kimia dengan bukan logam menghasilkan sebatian. Okey. Sekarang selepas kita mendapat sebatian, kita boleh asingkan dia kembali kepada unsur asal. Okey. Jadi tadi kita sebatian tidak balas kimia, sekarang kita nak dapatkan balik unsur asal sebatian itu, kita juga perlu menjalankan satu kaedah kimia untuk memisahkan balik. Baik, sekarang kita tengok nombor 1. Sebatian yang menggabungkan unsur-unsur secara kimia tidak dapat asingkan dengan menggunakan kaedah fizikal. Okay? Jadi kaedah fizikal ini hanya boleh digunakan untuk mengasingkan unsur yang bergabung secara fizik. Okay? Jadi unsur yang bergabung secara fizik contohnya adalah campuran. Campuran. Okay, apa-apa campuran dia bergabung secara fizik. Jadi nak pisahkan dia kepada unsur asal kita gunakan kaedah fizik. Sekarang sebatian dia bergabung secara kimia, maka jika kita dah asingkan balik unsur asal, okay, kita perlu menjalankan satu kaedah kimia. Baik, nombor 2. Sebatian hanya dapat diasingkan menggunakan kaedah kimia. Contohnya, seperti elektrolisis. Jadi elektrolisis ialah sejenis kaedah kimia yang digunakan untuk mengasingkan sebatian kembali kepada unsur asal. Baik, elektrolisis ialah proses penguraian sebatian dalam keadaan larutan aqueous atau leburan kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Nanti kita akan tengok macam mana elektrolisis. Baik, elektrolisis yang awak boleh lakukan di sekolah, di mama sekolah ialah elektrolisis air. Okey? Jadi air ialah gabungan unsur apa? Gabungan unsur hidrogen dan oksigen. Sekarang kita tengok. Air terdiri daripada gabungan unsur hidrogen dan oksigen secara kimia. Okay, tadi kita tengok Oleh itu, untuk mengasingkan unsur hidrogen dan unsur oksigen daripada air, air perlu melalui proses elektrolisis. Jadi elektrolisis itu proses apa? Elektrolisis ialah proses penguraian sesuatu sebatian kepada unsur-unsurnya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Baik, rajah 6.29 ini rajahnya menunjukkan cara elektrolisis dijalankan secara ringkas. Melalui proses ini, gas hidrogen terhasil di elektrod negatif iaitu katod dan gas oksigen pula terhasil di elektrod positif iaitu anod. Baik, sekarang kita tengok ya. Ini adalah gambar rajah elektrolisis. Okey. Untuk menjalankan elektrolisis, kita memerlukan arus elektrik. Nampak kat sini ada sel kering ataupun bateri. Kita sambungkan. Kemudian ada emitter. Emitter ini adalah untuk mengesan kehadiran arus elektrik ya. Jadinya sekarang kita akan ada dua elektrod. Yang hitam ni ada dua ni. Kedua-dua benda hitam ini kita namakan dia sebagai elektrod. Okey, elektrod. Okey. Kemudian kita ada dua elektrod ni dia ada nama Satu namanya anod, satu namanya katod. Okey. So nama anod dan katod ini bergantung kepada terminal yang bersambung dengan elektron ini. Okey, so sel kering ini dia ada positif negatif kan? Jadi itulah sebabnya kita ada nama kat sini. Okey, sekarang kita tengok macam mana cara nak jalankan eksperimen ni. Awak akan belajar lebih detail elektrolisis nanti kemudian dalam form tu. Saya tak nak cerita detail sangatlah. Dan asasnya awak kena tahu. Okey, sekarang mula-mula kita ada air. Okay, kita kena masukkan air. Okay, ini elektrod. Hitam elektrod. Okey, kita masukkan air. Masukkan air dalam tempat dia, okey, alatan untuk lakukan elektrolisis ini. Kemudian kita perlukan dua tabung uji. Okey. Dalam tabung uji ni, kedua-duanya ni kita akan masukkan air juga. Okey, penuh. Air ni kita penuhkan, lepas tu kita telangkupkan atas elektrod sini. Kemudian sama juga yang satu lagi tabung uji ni, kita isi penuh dengan air, kemudian kita telangkupkan ke atas elektrod yang kedua. Okey, satu anod, satu katod. Kemudian di dalam air ini kita akan titiskan larutan asid sulfurik. Okey.
Jadi kenapa nak titiskan larutan asid sulfurik? Okay, asid sulfurik di sini berfungsi untuk mempercepatkan proses konduksi elektrik. Okay, supaya proses elektrolisis ini berjalan lebih cepat. Okay, sekarang lepas awak dah siapkan begini, awak akan mulakan proses elektrolisis. Okay, jadi macam mana nak tahu elektrolisis sudah bermula ataupun tidak? Awak akan nampak gelembung-gelembung udara penuh pada kawasan elektrod ini. Okay, elektrod anod dan katod ni, yang hitam dan dulu hitam ni, keliling dia nanti akan penuh dengan gelembung-gelembung udara. Okay, jadi gelembung udara itu sebenarnya ialah gas oksigen dan gas hidrogen yang telah dipisahkan daripada sebatian air. Okay, sebab air terdiri daripada gabungan unsur hidrogen dan oksigen. Jadi sekarang bila kita tahu sahaja begini, tindak balas kimia bermula, maka air akan dipisahkan kembali kepada unsur asal iaitu oksigen dan hidrogen. Jadi oksigen dia akan berkumpul di elektrod anod. Hidrogen akan berkumpul di elektrod katod. Okey, saya akan terangkan kemudian. Bukan sekarang, form 2 nanti kita akan terangkan lebih detail. Sekarang tak detail . Baik, sekarang ni awak nampak tak tempat yang kosong ni? Nampak macam kosong ni? Tempat yang kosong kan? Bawah ni kita nampak ada air. Okey. Jadi tempat yang kosong ini ialah gas yang terkumpul. Okey. Jadi gas oksigen dan gas hidrogen telah terkumpul di bahagian atas ni. Okey, sekarang awak tengok oksigen sedikit. Hidrogen ni nampak terkumpul banyak, kan? Banyak. Okey, sekarang ini kenapa oksigen terkumpul sedikit? Kenapa hidrogen terkumpul banyak? Okey, tengok So oksigen awak nampaklah sikit je ni. Okey, sikit je. Hidrogen terkumpul banyak. Okey, macam ni. Okey. Sekarang kenapa oksigen sikit, hidrogen banyak? Okey, sebabnya ialah kalau awak ingat lagi, air kita panggil dia sebagai H2O. Okey, H2O. Maknanya unsur hidrogen, unsur hidrogen adalah 2, oksigen adalah 1. Okey. O ni H2O, maknanya O ni 1 lah. Tu sebab dia tak tulis 1. Okay, sebab 1 O. Okay, jadi oleh kerana hidrogen 2, oksigen 1, maknanya hidrogen 2 kali ganda lebih banyak pada oksigen. Itu sebabnya awak nampak kat sini hidrogen banyak terkumpul, oksigen terkumpul sedikit. Okay, itulah asas tentang elektrolisis. Okay, awak akan belajar lebih detail form 2 nanti. Tapi awak kena faham asas ni. Okay. Baik, sekarang kita sambung lagi perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey. Jadi kita dah belajar perubahan fizik dalam campuran Perubahan fizik dalam campuran, perubahan kimia di dalam sebatian. Okey, dan kita juga dah belajar ni semua perubahan fizik dan perubahan kimia dalam bab 5 sebenarnya. Baik, sekarang kita sambung perubahan fizik. Okey, perubahan fizik. Jadi perubahan fizik dia tidak akan membentuk bahan baharu. Okey, contohnya macam campuran. Campuran adalah perubahan fizik, tidak akan membentuk bahan baharu. Perubahan kimia, iaitu sebatian akan membentuk bahan baharu. Apa lagi perbezaan antara fizik dan kimia? Perubahan fizik, sifat komponen sebelum dan selepas perubahan adalah sama. Kenapa sama? Sebab ada bahan baharu dihasilkan. Untuk perubahan kimia pula, sifat komponen sebelum dan selepas perubahan adalah berbeza. Baik, kenapa berbeza? Sebab perubahan kimia akan menghasilkan bahan baharu iaitu sebatian. Okey, perubahan fizik ialah proses yang berbalik. Okey, proses yang berbalik. Maknanya macam air lah. Air awak bekukan jadi ais, awak cairkan jadi air balik. Maknanya proses berbalik. Okey. Perubahan kimia dia adalah proses yang tidak berbalik. Contoh macam telur ayam. Awak goreng telur ayam. Okay, lepas awak dah goreng telur ayam tu, awak tak boleh jadikan dia kepada telur ayam semula. Okey? Apa contoh perubahan kelarutan, peleburan, kondensasi, pendidihan. Ini contoh perubahan fizik. Perubahan kimia contohnya macam pembakaran, pengaratan, pengoksidaan, peneutralan.
Okey, jadinya perubahan fizik, perubahan kimia awak dah belajar dalam bab 5. Siapa yang dah lupa, tolonglah buka balik bab 5 dan tengok balik video dia. Baik, kita sambung lagi. Apakah perbezaan antara perubahan fizik dan perubahan kimia? Ini samalah macam tadi, benda ulangan sahaja. Saya buat pengulangan je. Baik, perubahan fizik, perubahan kimia, dia ada persamaan, dia ada perbezaan. Baik, persamaan dia yang ini, yang warna peach ni. Yang pertama, perubahan fizik dan perubahan kimia berlaku sendiri. Yang kedua, kedua-dua perubahan fizik dan perubahan kimia akan berlaku perubahan tenaga. Okey? Jadi perubahan tenaga berlaku di dalam perubahan fizik dan perubahan kimia. Okey, itulah dia dua persamaan di antara perubahan fizik dan perubahan kimia. Baik, sekarang kita nak tengok perbezaan pula. Baik, perubahan fizik tidak membentuk bahan baharu. Okey, macam campuran lah, campuran tiada bahan baharu. Perubahan kimia membentuk bahan baharu, macam sebatian. Sebatian itu adalah perubahan kimia. Okay, seterusnya, perbezaan kedua. Perubahan fizik. Sifat bahan dan hasil sama. Bahan ni maksudnya unsur asal. Okay, ataupun bahan asal. Dan hasil iaitu bahan yang baru terbentuk adalah sama. Okay. Baik, perubahan kimia pula. Sifat bahan asal, okay, bahan dan hasil yang baru dihasilkan adalah berbeza. Okay, ini macam sebatian. Baik, seterusnya perubahan fizik. Komposisi kimia, bahan dan hasil sama. Okay, kenapa sama? Sebab tiada bahan baharu dihasilkan. Kalau perubahan kimia, komposisi kimia, bahan dan hasil berbeza. Baik, kenapa berbeza? Kerana bahan baharu dihasilkan. Okey, perbezaan yang keempat. Perubahan fizik memerlukan sedikit tenaga. Bahan kimia memerlukan banyak tenaga. Okey. Kenapa perubahan fizik memerlukan sedikit tenaga? Sebab hanya tindak balas fizik hanya berlaku dia bergabung secara fizik sahaja. Okey. Perubahan kimia memerlukan tenaga yang banyak kerana melibatkan tindak balas kimia. Okey. Jadi ini semua awak kena ingat, ingat. Baik, sekarang kita sambung lagi. Kita nak tengok apakah perbezaan antara campuran dan sebatian. Okey, campurannya awak kena ingatlah dia bergabung secara fizik. Okey, jadi dia adalah bawah perubahan fizik. Sebatian ini dia akan bergabung secara kimia. Jadi dia di bawah perubahan kimia. Campuran ini tidak membentuk bahan baharu, sebatian membentuk bahan baharu. Okey, tengok jadual 6.2 perbezaan antara dan sebatian. Okey, perbezaan yang pertama kita lihat dari segi pembentukan bahan baharu. Untuk campuran tidak menghasilkan bahan baharu, maknanya hanya bahan yang asal, kekal, manakala sebatian menghasilkan bahan baharu. Okey, dari segi ikatan kimia, adakah ikatan kimia terbentuk? Okey, oleh kerana campuran tidak menghasilkan bahan baharu, maka tiada ikatan kimia terbentuk. Okey. Sebatian menghasilkan bahan baharu, maka ikatnya ada, terbentuk. Okey, cara ataupun kaedah nak mengasingkan, kaedah pengasingan campuran ataupun sebatian. Okey, oleh kerana campuran bergabung secara fizik, maka untuk kita asingkan campuran, kita akan menggunakan kaedah fizik. Manakala sebatian, dia bergabung secara kimia, maka untuk memisahkan sebatian, kita perlu menggunakan kaedah kimia. Okey, sifat baru berbanding dengan sifat asal. Okey, campuran. Oleh kerana campuran tidak menghasilkan bahan baharu, maknanya sifat bahan sebelum dan selepas adalah sama. Maknanya tiada perbezaan sifat. Okey, manakala sebatian menghasilkan bahan baharu, jadi sifat bahan asal dengan bahan baharu adalah berbeza. Ya, ada perbezaan. Baik, kita sambung lagi. Kita sambung lagi perbezaan antara campuran dan sebatian. Ini kita ulang sahajalah, tapi perlu diulang supaya awak ingat. Okey, contoh kat sini kita ada campuran serbuk besi dan serbuk sulfur. Okey, kita ambil serbuk besi, kita campurkan serbuk sulfur. Kita campur sahaja. Yang kedua ini adalah sebatian. Okey, sebatian. Serbuk besi dengan serbuk sulfur kita campurkan, kemudian kita panaskan. Bila kita panaskan, berlaku tindak balas kimia. Sekarang
campuran itu telah berubah menjadi sebatian. Okey, dan nama sebatian ini ialah besi sulfida, iaitu sejenis bahan yang baharu. Baik, apakah perbezaan di antara campuran serbuk besi dan serbuk sulfur dengan sebatian besi sulfida? Ini selepas pemanasan. Baik, perbezaan dari segi cara pembentukan. Okey, campuran melalui perubahan fizik. Okey, perubahan fizik kita campurkan saja. Sebatian melalui perubahan kimia sebab kita libatkan pemanasan, tidak balas kimia. Okey, perbezaan kedua dari segi pembentukan bahan baharu. Campuran tidak membentuk bahan baharu, sebatian ia membentuk bahan baharu. Okey, sifat-sifat komponen asal. Untuk campuran, komponen-komponen mengekalkan sifat asalnya. Untuk sebatian mempunyai sifat yang berbeza daripada komponen ataupun unsur yang asal kerana telah membentuk sebatian yang baharu. Okey, perubahan haba semasa pembentukan. Campuran tiada perubahan haba, sebatian ia sebab kita lakukan pemanasan, ada perubahan haba. Okey, nisbah komponen. Komponen-komponen yang hadir boleh hadir dalam sebarang nisbah. Okey, maknanya tidak tetap campuran. Okey, apa-apa pun boleh dicampurkan, banyak sikit suka hatilah. Okey, untuk sebatian, unsur-unsur bergabung dalam nisbah yang tetap. Okey, sebab kita nak membentuk satu sebatian yang baharu. Okey, kehadiran ikatan kimia. Okey, campuran tiada ikatan kimia sebab tiada penghasilan bahan baharu. Sebatian ada ikatan kimia kerana penghasilan bahan baharu. Okey, kaedah pengasingan. Oleh kerana campuran bergabung secara fizik, diasingkan juga melalui kaedah fizik. Okey, apa contoh kaedah fizik yang boleh digunakan untuk mengasingkan campuran? Contohnya penurasan, penyulingan, pemisahan, menggunakan net, pengenapan, pengapungan dan kromatografi. Ini semua saya dah terang dalam video yang sebelum ini. Baik, sebatian hanya dapat diasingkan melalui kaedah kimia. Apa contoh kaedah kimia? Contohnya ialah elektrolisis dan penguraian termik. Okey? Baik, kita baru sahaja menghabiskan bab 6. Okey, habis dah bab 6 kita. Jadi sedikit kerja rumah untuk awak semua. Buku SPS, muka surat 80. Okey, 80 saya tak suruh jawab lagi. Tapi ada pelajar dah jawab. Tak apalah, advance. Okey, muka surat 80, 87, 88, 89. Okey, mana-mana pelajar yang sudah jawab muka surat 80, boleh tengok balik jawapan awak tu betul ke salah. Sebab saya baru ajar tadi. Okey, itu sahaja. Kita akhiri kelas kita dengan baca surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.